Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah topik yang kita pilih juga merupakan topik yang menjadi perbincangan sebenarnya oleh rakyat Malaysia, terutamanya di 6 negeri yang akan menghadapi pilihan raya negeri mulai 12 ataupun pada 12 hari bulan nanti. Dan sudah tentulah anda juga sudah dapat melihat dua wajah yang sudah pun ada bersama saya di studio ini, dua wajah yang sudah tidak asing lagi, sering juga bersama kita di ruang bicara. Dan topik yang menjadi pilihan kita seperti yang saya katakan merupakan topik yang cukup relevan, iaitu PR6N, bolehkah kerajaan bertukar? Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, walaupun ramai yang sudah mengenali sebenarnya tetamu-tetamu ini, tapi apapun, selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Razlan Rafiee, iaitu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah sekali. Kita bersama lagi. Terima kasih jemput lagi. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, iaitu pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Jadi Prof, saya panggil Datuk lah sekarang. Datuk, apa khabar? Sehat, terima kasih. Okey, kami di Bernama TV juga sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi tahniah di atas penganugerahan darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk daripada Negeri Pahang. Jadi setinggi-tinggi tahniah. You deserve it, sir. Thank you so much. Okey, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya, dan kepada anda yang mungkin sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi apa saja pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan lupa, seperti biasalah kami menjadikan dua talian kepada anda di 03-2604-0155 dan satu lagi talian yang kami sediakan ialah di 03-2694-0155. Gunakanlah kesempatan ini, barangkali anda juga ada pandangan-pandangan menarik untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton ruang bicara. Baiklah, saya tak nak mulakan dengan Datuk Muhammad Razlan. Saya nak mulakan dulu dengan penganalisis politik, iaitu Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Baik, Datuk Siva, kalau kita lihat daripada suhu kempen pilihan raya, memanglah ianya menjadi semakin panas, semakin hebat dan sebagainya. Tetapi daripada analisis dan juga penglihatan Datuk sendirilah, bagaimana Datuk melihat proses kempen itu? Apakah ianya berlangsung seperti apa yang kita mahukan, ataupun kadang-kadang timbul jugalah persoalan-persoalan menarik sebenarnya, terutamanya kalau kempen-kempen itu dirakamkan dan kemudiannya dimainkan dalam TikTok dan sebagainya. Pandangan Datuk? Ya, kalau kita perhatikan dalam konteks negara kita tidak pernah sama sekali membelakangkan cabang pendemokrasian. Kita mengadakan pilihan raya setiap tahun, setiap 5 tahun sekali, dan dalam proses itu sudah pasti akan ada yang cuba mengurus persepsi, dan dalam mengurus persepsi itulah kita lihat ada kalanya beberapa keadaan yang tidak menentu zahir daripada kempen yang berlaku, dan sudah pasti ini juga melahirkan satu keadaan, apakah sebenarnya matlamat akhir daripada pilihan raya, adakah sekadar mendapat satu keputusan kemenangan, ataupun sebenarnya mempunyai matlamat-matlamat lain di sebalik pilihan raya. Sebab itu kalau kita perhatikan, ini kali pertama pilihan raya negeri diadakan serentak untuk 6 buah negeri. Kita telah melihat pilihan raya umum dan juga beberapa buah negeri telah mengadakan pilihan raya pada 19 November. Tetapi mengikut persejarahan kita, sudah pasti ini perlu kita teliti halusi dari sudut apakah sebenarnya tujuan matlamat ia diadakan, kenapakah ia diadakan serentak untuk 6 buah negeri, tidak serentak dengan pilihan raya umum dahulu. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh peringkat negeri yang tidak mahu mengadakannya dengan pilihan raya umum. Acap kali kita melihat sebelum ini kesemua negeri mengadakan pilihan raya dengan pilihan raya umum. Cuma ada beberapa buah negeri membuat keputusan seperti ini dan menyebabkan kita terpaksa melalui proses itu sekali lagi. Apakah ini akan mendatangkan kelesuan politik? Ada yang merasa mual, kecewa. Apakah kita perlu melalui proses ini sekali lagi? Tapi dalam waktu yang sama kita nak meraihkan proses pendemokrasian. Ada kebebasan, ada tujuan dan matlamat kenapa ia diadakan, dan sepanjang 14 hari kita melihat dengan kehadiran komuniti alam maya, ia seolah-olah telah mengubah cara pendekatan kempen. Seolah-olah kempen tradisional konvensional itu sudah dilengkapi dengan kempen di media sosial. Seolah-olah itu cuba dirasionalkan dengan pendekatan yang kadang-kadang berita palsu menjadi benar, yang benar menjadi palsu. Dan di sinilah bagaimana jentera perlu digerakkan untuk memastikan keyakinan, kepercayaan tidak tergelincir
disebabkan ketimpangan yang wujud dalam soal bagaimana untuk mempertahankan sesuatu yang benar. Jentera itu mainkan peranan, dan ini juga pilihan raya kali pertama kita melihat kerajaan perpaduan bergabung. Sebelum ini tidak. Sebelum pilihan raya November 2022 masing-masing berseteru, tapi kini bergabung. Dan itulah keunikan politik tanah air. Kerana bila kita bercakap politik tanah air, 3 perkara harus kita lihat. Segalanya adalah politik angka. Kedua, politik adalah seni segala kemungkinan. Dan yang ketiga, tidak ada musuh atau lawan yang tetap, hanya kepentingan. Jadi apabila sudah menelusuri perubahan yang berlaku, bermakna adalah pendekatan kempen yang berbeza. Sebab itu kita lihat yang wujud dalam konteks negara kita. Ada 2 perkara juga harus kita perhatikan. Bagaimana penggabungan politik itu penting, dan yang kedua adalah soal etnik, ras, agama tidak boleh terkeluar daripada soal bila dikaitkan dengan politik. Sebab itu kita banyak bercakap, kalau boleh janganlah bercakap tentang 3R, religion, race, royalty yang banyak diwar-warkan, membawa kepada politik kebencian, ketaksupan yang berlebihan, seolah-olah politik ini sudah bersifat opium atau candu. Ketagihan yang berlebihan kepada politik menyebabkan apa saja boleh digunakan untuk memenangi emosi dan sentimen pengundi. Seolah-olah dalam kempen kali ini kita lihat ada 2 pertembungan. Satu yang bercakap tentang track record, hala tuju, apa yang mahu dilakukan. Satu lagi kelompok cuba melihat pada sentimen emosi dan pengundi manusia biasa. Dia terikat dengan psikik, di mana emosi itu dimainkan secara berpanjangan yang boleh menukar mereka. Dan saya percaya ini antara perkara yang sedang berlaku sepanjang 10 hari berkempen, tinggal lagi 4 hari. Dan inilah yang perlu diperhatikan oleh mana-mana parti gabungan. Apakah tujuan sebenarnya pilihan raya diadakan? Bagaimanakah pengundi harus didekati? Kerana pengundi ini pun berbeza-beza. Ada pengundi tega, ada pengundi yang lakukan protes, ada pengundi yang tak mau balik. Dia katakan di peringkat persekutuan dah ditubuhkan, dah mantap dengan 148 majoriti, kenapa perlu dibalik? Jadi ada lagi satu kelompok merasakan dia tak nak keluar. Dia rasa macam biarlah cuti ini kita buat perkara lain. Jadi adakah literasi politik masih di tahap yang kurang berangsangkan, yang perlu kita perbaiki dari masa ke masa. Dan ini antara yang saya lihat berlaku sepanjang 14 hari berkempen. Akhirnya walaupun kita bercakap tentang isu kosara hidup, banjir, air, tapi isu sentimen ni seolah-olah membolosi ruang-ruang bucu-bucu yang ada. Dan saya percaya Saudara Razman pun tahu bagaimana itu perlu diperbaiki untuk mengurus persepsi dalam kalangan pengundi. Okey, saya nak petik daripada apa yang Dato' Dr. Siva sebutlah. Ini tentang kerajaan perpaduan, dan kita tahu Barisan Nasional UMNO khususnya telah pun bersama-sama dengan gabungan PH dalam kerajaan perpaduan ini. Dan saya percaya mungkin pendekatan dari segi kempen pun sudah berubah sekarang ini. Pandangan daripada Dr. Muhammad Razlan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bernama jemput sekali saya lagi. Sepanjang kita berkempen 10 hari ini, ya memang betul kita ada sedikit perubahan di antara kempen-kempen kita. Dulunya kita bersama dengan Barisan Nasional saja. Kita tak pernah pun berkempen dengan parti yang lain. Bila mana PRN negeri pun, apabila kita PRK pun, bila kita bergabung dengan PAS, kita berkempen hanya dengan kita, tidak ada dengan PAS ataupun dengan mana-mana. Dan saya lihat kempen kali ini agak menarik sebab 2 presiden atau 3 presiden datang sekali. Datang sekali berkempen di setiap negeri-negeri yang telah difokuskan untuk kita berkempen. Dan saya lihat setiap kali bila Datuk Seri Anwar datang dan juga Datuk Seri Zaid datang, saya tengok penerimaan itu begitu memberangsangkan. Ya, memang benar. Sebelum itu kita lihat Datuk Siva, kita lihat mungkin PN telah mendominasi kempen masa nak kita membubarkan 6 negeri ini. Tetapi bila kita lihat apabila dia menurun, kita start untuk kempen, saya tengok banyak perkara-perkara yang telah dituduh kepada kerajaan kali ini telah dapat dijelaskan dengan kempen-kempen ini. Ya, saya setuju berkenaan dengan kempen media elektronik, tetapi kita perlukan ada konten untuk kita edarkan di kita punya media sosial, dan konten ini adalah terbaiknya kita menggunakan kempen-kempen ceramah-ceramah ini, yang konten-konten baik itu kita sebarkan di dalam media-media sosial. Dan saya lihat kali ini agak berbeza sikit sebab selepas 10 hari ini saya lihat banyak perkara-perkara telah
dijelaskan dengan baiknya, dan banyak tuduhan-tuduhan yang telah dibuat kepada pemimpin-pemimpin PH dan juga BN ini telah dapat diterangkan sejelas-jelasnya. Sebagai contoh berkenaan dengan kita cakap mereka masalah air. Contoh apabila Sanusi pula ditangkap dan dikata bukan dia yang tak nak pergi ke balai polis semua ni. Kadang-kadang polis tak boleh menjawab perkara-perkara ini. Terpaksalah orang politik menjawab. Sebab apa? Dia menuduh dari sudut politik. Dia menuduh bahawasanya ini adalah pertuduhan politik, nak tangkap dia sampai nak memalukan dia. So perkara-perkara ini kita jelaskan ni bahawa alhamdulillah perkara itu diterima dengan baik. Dan ada banyak-banyak perkara yang kita terlupa bila kita berkempen ini. Ya betul, hari ini kita sebagai kerajaan dan kita berkempen itu kebanyakannya kita akan menceritakan apakah kita akan memberi pengharapan masa depan, apakah kita nak tawarkan kepada rakyat Kelantan. Sebenarnya dah 50 tahun lebih PAS ni, diorang kata 33 tahun. Sebenarnya dah 50 tahun lebih PAS ini memerintah Kelantan ini. Terengganu 5 tahun flip state, Kedah flip state. Adakah mereka bersedia untuk menerima satu pentadbiran yang tidak terurus, sehingga kan kemungkinan Kedah dan juga Terengganu ini menjadi seperti Kelantan. Jadi ini adalah kempen-kempen kerajaan yang kami ini nampak white lah, benda white, not grey, it's very clear. Tapi perkara-perkara ini saya harapkan dapat diterima oleh rakyat. Yang belah sini pula dia bermain dengan emosi perkauman, emosi raja, emosi keagamaan, semua ini mereka mainkan. Kononnya mereka mahu mendapatkan suntikan emosi ini yang akhirnya akan memberikan undi Melayu kepada mereka. Tetapi saya percaya apabila kita dah bercerita dengan orang Melayu kebanyakannya di bawah, seperti mana tempoh hari kami pergi di Baling, hampir 10,000 orang datang. Baling ni adalah tempat yang memang kedalam sikit. Apabila saya tengok kehadiran 10,000 orang, semua orang menunggu kehadiran kami, alhamdulillah penjelasan itu telah diberikan dengan baik, dan saya melihat ianya akan memberikan impak kepada perubahan pengundian pada ketika PRU yang ke-15 tempoh hari, insya-Allah sekiranya ia berjalan dengan lancar, saya rasa kita akan mendapat penambahan pengundi untuk ke arah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sebab apa saya saya percaya rakyat ni sebenarnya di bawah ini dia hanya perlukan penjelasan. Ada banyak perkara-perkara yang dulunya PN ini bila dia masuk ke media sosial, kebanyakannya mereka ini ialah dibantu oleh pembelian ads di dalam media sosialnya. Dan ini telah mendominasi semua TikTok, Facebook. Bila kita klik TikTok, Facebook, semua dia punya bahan. Tetapi kali ini saya lihat agak kurang. Ya, mungkin mereka tidak mempunyai kuasa kali ini untuk mengarahkan media sosial untuk berpihak pada mereka dengan duit, ataupun mereka tidak boleh mempergunakan agensi-agensi media kerajaan untuk berpihak kepada mereka. So saya lihat banyak penjelasan yang baik telah kami berikan, dan emosi ini semua bagi pandangan saya adalah berbentuk sementara selagi mana kita tidak memberikan penjelasan. Dan kita tengok manifesto hari ini, setiap negeri mempunyai manifesto yang baik, dan semuanya berceritakan tentang apakah yang kami akan buat sekiranya kami memerintah negeri-negeri ini. Dan saya percayalah emosi ini akan habis begitu saja, dan insya-Allah kita doakan kita akan mendapat mandat yang baik. Tadi kita punya tajuk pun hari ini, adakah perubahan kerajaan ni? Kerajaan ni ada dua, kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Bagi pandangan saya insya-Allah akan ada perubahan kerajaan negeri di dalam 3 negeri yang mungkin menjadikan kenyataan. Saya suka sebenarnya tu Muhammad Razlan, apa yang anda sebutlah tentang kempen-kempen yang dijalankan oleh UMNO dan Barisan Nasional khususnya bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan. Tetapi satu persoalan juga saya nak dapatkan daripada Profesor Datuk Dr. Siva sendiri. Tadi pun disentuh tentang apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sementara Kedah, Datuk Seri Sanusi sendiri. Yalah, memang cara dia berkempen pun merupakan sesuatu yang mungkin tidak begitu menyenangkan pihak-pihak tertentu. Tetapi dikatakan serangan-serangan yang dilakukan oleh parti-parti lain yang ingin merampas Kedah itu, dikatakan meletakkan Sanusi itu menjadi jauh lebih popular dari masa ke semasa. Sejauh mana benar ataupun tidaknya? Apakah ini cuma persepsi ataupun andaian semata-mata? Ya, bagi saya dalam konteks politik semasa, penjenamaan dan pemasaran politik penting. Dan itu yang dilakukan oleh Sanusi. Karena apa saja berita tentang beliau itu diwar-warkan, diangkat
dan juga ada segolongan yang akan terus menyokong beliau dan segolongan lain menampakkan simpati ke atas serangan-serangan yang berlaku ke atas beliau. Beliau juga bertindak seperti itu ke atas lawan beliau. Kerana dalam konteks ini kita harus perhatikan dalam politik yang penting adalah sejauh mana melahirkan keyakinan, kepercayaan. Walaupun berita itu barangkali merupakan berita yang kurang disenangi oleh pihak lawan, tetapi pendekatan itu diguna pakai supaya mampu untuk menarik sokongan. Jadi nak katakan berada dalam satu keselesaan hanya disebabkan serangan-serangan seperti itu, saya rasa politik konvensional lama seperti itu tidak boleh diguna pakai sekarang ni. Serangan pembunuhan karakter berlebih-lebihan sebenarnya telah menyebabkan masyarakat juga meneliti. Dulu tak ada platform untuk maklumat sampai kepada pengundi. Hari ini maklumat sampai kepada mereka, sebab itu ceramah tak ramai orang. Sebabnya bukan kerana mereka tak mahu hadir ceramah. Sekarang ni informasi sampai kepada mereka. Dan itu pendekatan yang digunakan oleh Sanusi sendiri untuk menarik sokongan, kerap di alam maya berhubung dan juga melakukan penjenamaan. Sama ada itu adalah sesuatu yang bersifat persepsi, hanya sekadar permainan psikik. Saya rasa kita akan lihat pada 12 Ogos nanti. Tetapi itulah sosok yang sudah menjadi popular, dipopularkan oleh sesetengah pihak yang sebenarnya juga memberikan kelebihan kepada beliau, yang dirasakan penjenaman itu timbul seperti itu. Jadi bagi saya yang penting dalam konteks sekarang ini, sejauh mana menggunakan pendekatan pelbagai dimensi. Tidak ada terikat dengan satu dimensi, tapi pelbagai dimensi. Bagaimana mendekati setiap pengundi dirasakan masing-masing itu penting. Tidak ada lagi kategori putih, hitam, kelabu. Yang putih dulu pun dah lakukan protes, kan? Yang kelabu pun mungkin berubah. Yang membesar sekarang ini adalah pengundi atas pagar. Di Kedah, dia berubah. 2008 PAS menang, 2013 UMNO menang, 2018 Pakatan menang, 2020 Perikatan Nasional. Jadi boleh berubah. Kerana dalam konteks persekitaran di Kedah misalnya, sejauh manakah jentera mampu mendampingi pengundi, tidak menampakkan sifat keberasingan mereka, bergaul dan bergabung. Dia tidak sekadar bergaul, tetapi tidak menampakkan penggabungan. Jadi macam mana nak kalih bagi sama? Itu saya rasa cabaran bagi UMNO dan juga Pakatan Harapan. Bagi Perikatan Nasional, yang mahu dilihat adalah mempertahankan. Dan juga bagi Perikatan Nasional, tidak ada apa-apa yang perlu mereka gusar untuk hilang. Kerana memang dah berstatus pembangkang. Mudah untuk menjadi pembangkang daripada menjadi kerajaan. Mudah. Sebab itu saya rasakan bila berlaku dalam konteks seperti ini, bila bersifat pembangkang, mudahlah membangkang apa saja. Tapi bila dah sampai kepada urus tadbir Kedah, contohnya, tak ada siapa bercakap tentang urus tadbir. Semuanya bercakap tentang personality, karakter, perwatakan. Seolah-olah politik sekarang ni dah beralih kepada politik personality daripada politik yang mahu melihat kepada perkhidmatan, kepada tata cara dan juga masa depan pengundi itu sendiri. Okey, kita nak cakap tentang bolehkah kerajaan bertukar. Tetapi sebelum itu saya juga nak petik daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Siva sendirilah, iaitu tentang protes. Ini juga dimainkan dengan begitu meluas sekali Datuk Razlan ya. Dikatakan bahawa pilihan raya di 6 negeri ini akan menunjukkan ataupun akan diluahkan nanti ialah perasaan protes di kalangan ahli-ahli UMNO sendiri yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO, kepimpinan UMNO sendiri apabila menyertai dalam kerajaan perpaduan itu. Dan mereka mengatakan ataupun dikatakan akan menggunakan pilihan raya ini sebagai pentas untuk mereka memprotes dan tidak akan memberi sokongan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya percaya itu adalah perkara yang tidak benar. Sebab apabila kita melihat apa yang terjadi baru-baru ini yang sedang dihebohkan, yang telah dicipta oleh Tan Sri Anwar Musa, bahawasanya akan ada rombongan beratus-ratus, beribu-ribu orang yang akan berpindah mengeluarkan keluar daripada UMNO, tetapi ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah anak beranak dia dan keluarganya, dan ada di antara nama-nama itu tak mengaku pun nak keluar UMNO. Dan ada di antara perkara-perkara yang orang itu dah keluar 2 minggu lepas pun, dia saja letak nama kat situ, umpamakan banyak. Dan ketika itu dia buat PC pun, semua kepimpinan Perikatan Nasional ada di situ, tapi belakang ada 5-6 orang je. Maksudnya ianya adalah permainan daripada media. Okey, apa yang kami sebagai parti yang selalu kami lakukan, dan ketika ini kami lakukan adalah, kami tahu bahawasanya jentera itu penting.
Jadi penjelasan kepada jentera itu penting. Dan apabila kita melihat ada sekarang ni yang bertanding adalah 80 bahagian 80 bahagian yang bertanding. Jadi kita ada lebihan 111 lagi bahagian yang tidak mengambil apa orang cakap untuk bertanding di dalam 80 bahagian ini. 111 ini membantu jentera di 80 bahagian ini untuk memberi penerangan kepada ahli-ahli kita di bawah. Dan saya percaya hari ini ramai ahli UMNO yang dah faham. Ya, mungkin masa ketika awal lagi mereka tak faham kenapa kerajaan ini terbentuk. Tetapi apabila kami dengan jentera ramai-ramai, Sabah pun turun, Labuan pun turun, Johor turun bantu, semua turun bantu, dan kita memberi penjelasan, ada juga di antara kursus-kursus yang memberikan oleh penerangan untuk penjelasan kepada ahli kita. Alhamdulillah, hari ini nampaknya ahli semua sudah faham. Dan tujuan kita untuk berkempen kali ini juga adalah untuk memberikan penerangan juga kepada ramai lagi rantai-rantai orang Melayu di setiap kampung, untuk memberikan mereka penjelasan bahawasanya kerajaan yang kita tubuhkan ini bukannya kehendak kita 100%. Ianya adalah kehendak Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong yang mahu mewujudkan kestabilan di dalam negara ini. Alhamdulillah, saya lihat ramai yang setujulah. Bila kita tengok bila kita cerita berkenaan dengan kerajaan ini boleh berpindah atau boleh bertukar tangan. Pada ketika istana minta persetujuan kepada Perikatan Nasional, mereka kata tidak. Mereka kata tidak dan mereka bersetuju untuk menjadi pembangkang dan pembangkang yang baik. Jadi persoalan untuk menukar kerajaan itu dah tak ada. Jadi bagi pandangan saya, untuk kita melihat kepada ahli-ahli UMNO yang nak protes ini, ya mungkin ada, tetapi mungkin jumlahnya tidaklah seberapa banyak yang digambarkan oleh Tan Sri Anna Musa, Saidan Kasim dan rakan-rakannya. Dan mereka ini pun sedang hilang touch lah dengan ahli UMNO ni. Saya simpati dengan mereka. Bagi pandangan saya, sepatutnya mereka menjadi pemimpin yang lebih bertanggungjawab melihat kepada pembangunan negara, bukan hanya lagi bermain emosi. Okey, kita ambil dulu panggilan yang dah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Ketua dan dua ahli panel. Ini soalan saya yang pertama. Tadi ada Pak ahli Tuan ada sebut kan, ahli panel sebut mengenai Pak ahli Majlis Tertinggi buat keputusan tanpa akad umbi kan. Tapi saya tengok 18 tahun dia orang ambil kesempatan daripada isu ni dia orang buat undi. Tengok contohnya Pembatan Pau dulu di tangan PKR, kemudian jatuh kepada PAS, Kepala Batas. Kita tengok ahli parlimen dia kepala batahan kubu kuat UMNO, tetapi jatuh kepada PAS. Minta ahli panel ulah dalam hal ni, yang itu soalan yang pertama. Kemudian isu yang kedua, kita tengok ni Kelantan dan Terengganu, kemungkinan dia boleh ada satu perubahan. Kemudian kenapa nama diorang mak air bersih kan? Ini minta ahli panel ulah dah ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi banyak lagi masa sebenarnya. Kita nak sebelum kita komen tentang apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita, barangkali kita nak terus pergi kepada topik ini sebenarnya, iaitu bolehkah kerajaan bertukar ekoran daripada keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri nanti. Prof Datuk Dr. Siva sendiri melihat bagaimana? Apakah itu boleh berlaku sebenarnya kalau kita lihat dari segi technicalities yang mungkin tidak kita sedari sebelum ini? Ya, mungkin ramai cuba hubung kait apa yang berlaku di antara 2018 hingga 2022. Apabila berlaku perubahan kerajaan disebabkan oleh berlakunya sebilangan daripada wakil rakyat keluar daripada parti, dan kemudian ada sebilangan yang merasakan bahawa mahu menarik sokongan. Sebagaimana yang kita lihat dalam proses tersebut, 3 Perdana Menteri hadir dalam jangka masa 2018 hingga 2022. Tapi selepas Oktober 2022, apabila akta larangan pindah parti lompat parti diperkenalkan, itu menyukarkan proses untuk melihat apa yang telah berlaku sebelum ini, yang memudahkan proses pemindahan untuk keluar daripada parti. Tapi kini mereka terikat dengan apa yang diputuskan oleh parti sebagai satu gabungan. Dan yang kedua, apa saja tindakan keputusan juga harus melihat apabila mereka membuat keputusan seperti itu, mengusungkan kerusi, itu akan memberikan impak kepada mereka atas persetujuan yang telah diberikan kepada parti sebelum ini. Kerana apabila mereka telah dipilih sebagai calon,
saya percaya ditandatangani warkah untuk menyatakan sokongan kepada parti sebagai satu gabungan. Walaupun ada pandangan bahawa lebih mudah untuk jatuhkan kerajaan kini kerana apabila satu blok tu buat keputusan, hampir satu blok tu akan keluar sekali, dan itu memungkinkan berlaku. Tetapi dalam konteks sekarang ini, apabila 148 majoriti dimiliki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mudahkah ia berlaku? Kita pernah melihat pada tahun 2008 apabila beberapa buah negeri jatuh kepada pembangkang ketika itu, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, ketika itu termasuk Selangor, 5 buah negeri jatuh, tapi kerajaan pusat kekal. Walaupun ada ura-ura ketika itu mahu berlaku pertukaran, tapi tak berlaku walaupun tidak ada akta pindah ataupun lompat parti ketika itu. Tapi saya nak tanya Prof. Dr. Siva, satu persoalan. Mungkin ianya tidak akan melibatkan akta anti lompat parti, tetapi yang akan berlaku katakanlah disebut-sebut bahawa mereka akan memberi tekanan sebenarnya kepada kepimpinan UMNO yang sedia ada sekarang ini, dan untuk menarik ataupun keluar daripada kerajaan perpaduan itu sendiri. Apakah itu boleh berlaku? Itu bergantung kepada sejauh manakah fragmentasi pengundi Melayu di dalam gelagat pola pengundian yang bakal kita lihat pada 12 Ogos nanti. Jika sekiranya bersifat menyeluruh, barangkali akan ada desakan dalaman. Tetapi kita juga harus melihat dalam parti, Presiden diberikan mandat, dan mereka yang menyokong itu juga merupakan antara yang merasakan keputusan yang dibuat oleh Presiden berdasarkan kepada institusi kepresidenan di dalam UMNO itu besar. Dan untuk membawa satu bentuk referendum, sebagaimana dinyatakan oleh setengah pihak bahawa jikalah kemenangan besar itu berpihak kepada pembangkang, maka itu akan menjadi satu pungutan suara kepada kerajaan sendiri untuk menukar sokongan dalam kerajaan. Tetapi kalau 30 itu keluar, masih ada 118. Apakah GPS, JRS akan bersama dengan UMNO? Ini banyak bergantung kepada percaturan politik. Memang tidak mustahil untuk menjatuhkan sebuah kerajaan seperti sebelum ini, majoritinya hanya kecil, 112, 115, tapi dengan 148, dan dengan kedudukan Datuk Seri Anwar sendiri yang tahu sepak terjang politiknya bagaimana, saya percaya ia sukar untuk dilakukan. Malahan kalaupun ada desakan dalam UMNO, mungkin itu berlaku dalam UMNO sendiri. Tapi wajarkah dipertanggungjawabkan hanya kepada UMNO atas keputusan yang bakal berlaku? Apakah ini referendum kepada UMNO? Sedangkan yang mahu dilihat, keputusan sebahagian negeri sudah diberikan pada 19 November 2022. Kita tidak boleh sekadar melihat keputusan 6 buah negeri ini untuk mencatur kedudukan pentadbiran di peringkat pusat. Yang mahu kita lihat adalah sejauh mana ke bawah duli. Yang Di-Pertuan Agong sendiri menyatakan bahawa perlu kestabilan politik, melakukan gencatan politik, kedamaian politik harus dicari melalui perpaduan. Dan itu sebenarnya yang harus diangkat. Walau siapa menang, walau siapa kalah sekalipun, harus mainkan peranan semak dan imbang yang sewajarnya untuk merakyatkan kepimpinan, untuk memastikan kita memanusiakan politik. Jika kita gagal memanusiakan politik dengan nilai yang baik, maka secara berterusan politik ini akan dilihat seolah-olah membawa kepada rasa mual, kecewa dalam kalangan masyarakat. Masyarakat mahu melihat apakah pelan tindakan, apakah jalan penyelesaian ke atas isu yang mengheret mereka dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mahu melihat kancah politik ini berterusan. Yang harus dihentikan selepas keputusan diumumkan adalah sejauh mana memastikan pentadbiran sedia ada mampu untuk menggambling dan juga memastikan apa yang perlu dilakukan untuk rakyat, bukannya untuk personaliti tertentu, untuk parti tertentu, untuk sekadar memastikan ianya memberikan satu kemenangan moral. Yang saya rasakan dalam konteks sekarang ini, ialah mungkin ada yang nak lihat ini sebagai satu referendum, tapi lebih daripada referendum yang harus dilihat adalah bagaimana memastikan kestabilan politik di antara semua pihak ini mampu untuk kembali ke arah penyatuan. Tak kisahlah dia boleh bersetuju dalam tidak bersetuju, bersetuju dalam bersetuju, itu penting. Dalam politik saya rasakan politik matang, politik berhemah, bermoral, yang bergerak ke hadapan.
kita harus memanusiakan politik. Janganlah kita keluar pada nilai kemanusiaan. Terlalu taksub dengan nilai tarbiyah, dengan dakwah, dengan siasahnya. Sebagaimana yang ditanyakan Rizwan tadi, kenapa di Permatang Pau kalah? Jawapannya mudah. Kerana nilai-nilai itu diangkat dan gagal disaingi oleh Nurul Izzah ketika itu. Menyebabkan seolah-olah apa yang telah dimenangi sejak 1982 gagal dipertahankan. Dan dari awal saya katakan, politik sekarang ni dah jadi macam seolah-olah politik akhirat. Kan? Jadi apakah tak salah sebenarnya? Janganlah kita nilai siapa lebih Melayu Islam daripada yang lain, kan? Yang penting adalah itu tak apa. Itu adalah sebahagian daripada nilai keagamaan yang menjadi benteng kepada negara ini. Itu tak boleh kita persoalkan. Apa yang sudah termaktub dalam perlembagaan perlu kita pertahankan. Tapi waktu yang sama, kita nak bergerak ke hadapan. Kita nak melihat bahawa nilai manusia itu diangkat. Rakyat tidak boleh terpinggir, tergelincir dan terus terhimpit dengan perkara-perkara yang diremehkan oleh ahli politik, dan secara berterusan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Ya. Kan? Okey, kita ada sama lagi Datuk Dr. Sibah, tapi kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, dua talian itu sebenarnya masih lagi kami kekalkan bagi membolehkan anda juga berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, iaitu PR6N. Bolehkah kerajaan bertukar? Jadi kalau ada pandangan dan juga pendapat daripada anda, kami juga ingin mendengarnya. Jadi panggil kami di dua talian kami yang kami sediakan, 03-2604-0155, 03-2694-0155. Kita rehat dulu buat seketika. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PR6N. Bolehkah kerajaan bertukar? Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat, iaitu Datuk Dr. Muhammad Razlan Rafi dan juga Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Tadi saya sukalah dengar apa yang disebut oleh kedua-dua tamu setakat ini, dan sesuatu yang juga penting sebenarnya. Bila kita bercakap tentang bolehkah kerajaan bertukar, ini satu persoalan yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Bertukar itu mungkin di peringkat negeri juga perlu, apakah ianya boleh berlaku pertukaran kepimpinan kerajaan macam Prof Siva sebut awal-awal tadi, antara negeri-negeri yang mungkin Datuk Muhammad Razlan lihat yang mungkin akan boleh ditawan oleh, kita sebut istilah ditawan oleh PH UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri. Ialah kita harap kita can retain and we can regain. Retain and regain. Retain 3 negeri dan kita regain another 3 state. Dan saya melihat perkara-perkara ini tidak mustahil kalau kita sempat untuk memberi penerangan di bawah. Kalau kita lihat macam di Negeri Sembilan, saya percaya sifar pembangkang itu boleh diulangi apabila kita lihat dengan cara berkempen dan segala-galanya. Dan dengan isu yang berada di Kuala Terengganu, sebagai contohnya kita pergi ke Kuala Terengganu dengan pasnya mengakui bahawasanya mereka adalah parti rasuah, bila mengakui bahawasanya ketika kempen pilihan raya umum yang lepas mereka memberi rasuah kepada pengundi, dan apabila mahkamah mendapati mereka ini adalah orang yang salah, mereka tidak appeal kepada mahkamah sebab mereka tahu bahawasanya mereka lah memberi rasuah tu, walaupun dia cuba terjemahkan rasuah kepada pengundi ini adalah sedekah ataupun amal jariah, itu semua perkara lain. Tetapi apabila Kuala Terengganu ini dah jadi begitu dan sah bahawasanya PAS ini, PN ini adalah parti rasuah yang memberi rasuah kepada pengundi, akhirnya mereka dijatuhkan gugurnya satu parlimen di Kuala Terengganu itu. Akan satu lagi kan. So dia balik kepada Kelantan, dan saya percaya apa yang Prof Siva mengatakan bahawasanya kemungkinan ada ramai di antara pengundi luar yang tak nak balik untuk mengundi. Ini akan memberikan kebaikan kepada, bagi pandangan saya adalah kajian perpaduan, kerana yang duduk di Kelantan ini memang tak nak PAS ni, PN ni, sebab mereka merasai keperitan hidup saban hari di negeri Kelantan. Mereka yang merasai keperitan hidup untuk
melakukan aktiviti sosial, untuk menghantar anak sekolah, untuk bercerita pasal nak mandi, nak makan dengan airnya begitu, dengan jalannya tak terurus. Ini perkara-perkara yang dihadapi oleh orang di dalam negeri itu sendiri. Tapi apabila ada berduyun-duyun pengundi luar yang datang ke Kelantan, ya, keputusan itu tidak boleh dibuat, sebabkan mereka ini ditarbiahnya adalah untuk masuk syurga, masuk syurga, masuk syurga. Undi parti ini masuk syurga. Tak tahulah kalau dia buat dosa macam mana pun, kalau undi parti ini masuk syurga, kita tak tahu. Tetapi itu yang ditarbiahkan kepada orang-orang PAS ini. Saya percaya itu semua telah dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita lah. Okey, kita kembali kepada Kedah dah. Kedah saya tak cakap. Kedah hari ini, kalau kita nak ikutkan, mereka sedang menghadapi masalah pengurusan pentadbiran kerajaan negeri yang kronik dengan tata kelola REE-nya. Dia kata hari itu sampai trilion. Kita ada REE trilion tu, maksud dia Kedah ini akan menjadi satu negeri yang paling kaya. Dengan pengumuman itu sepatutnya orang akan datang situ, invest dekat situ. Kerajaan negeri Kedah, anak syarikatnya sepatutnya hari ini ada listed company yang dengan mempunyai model bisnes yang besar, tetapi ianya tidak berlaku. Sebab apa tidak berlaku? Sebab tata kelolanya tidak baik. Kita boleh tak sambung lagi, Datuk? Boleh? Hanya seketika saja. Okey. Ada pemanggil yang agak lama ada di talian kita sekarang ini. Ini ada dua pemanggil sebenarnya di talian kita. Kita ambil dulu Yong atau Yong. Ada di talian sekarang ini? Halo Yong. Halo, saya Yong dari Selangor. Pertama saya selalu ada dengar orang bicara. Tapi selalu korang ini orang Cina yang bagi pandangan. Betul. Saya rasa saya satu-satu orang Cina yang bagi pandangan. Cantik. Saya memang dah muak dengan tukar-tukar ini kerajaan lah. Apa ini selalu mau tukar kerajaan lain kerja tak ada ke? Ini lagi pun kerajaan ini sudah disahkan oleh yang di Pertuan Agong. Ini Cina pun boleh dengar cakap Agong. Apa ni orang Melayu dia orang tak mau dengar cakap orang Melayu Agong. Okey. Halo. Halo. Itu saja Yong Okey, kita ambil satu lagi panggilan. Bahar dari Kuala Lumpur ada di talian kita sekarang ini. Halo Bahar. Halo, Jota Sarkawi. Ya, saya. Okey, malam ni bila cerita politik je, bila tiba saya ni kena tunggu lama ni. Kena cakap lama lah ni. Okey, Sarkawi, selamat malam. Terima kasihlah terima call saya dan juga dua ahli panel yang memang hebat lah malam ni kan. Betul. Okey, saya cakap macam ni lah Sarkawi kan. Kita rakyat ni dan juga saya sebagai ahli parti ni kan, dan kita pun dah naik muak lah kan. Start pada Agong lantik dan pilih kerajaan perpaduan ni, kita nakkan dia orang ni jaga kebajikan rakyat. Nah, sekarang ni kebajikan rakyat tak jaga. Dulu kata semua barang-barang turun, tapi barang masih lagi naik. Tapi bila kita cakapkan barang apa naik, dia orang bila kita cakapkan dia kata tak naik, tapi sebenarnya tak turun. Sebab dia orang ni cakap ke atas je, dia orang tak turun. Jadi sekarang ni pada saya lah sebagai ahli parti lah kan, bukanlah kata kita tak ikut apa yang parti kehendaki kan, tapi biarlah orang atas tu jangan syok sendiri, turun ke bawah ni dengar apa rintihan ahli akal umbi. Macam seorang ahli panel tadi kan, dia kata asyik dekat negeri Kedah tu, kata tata kelola teruk lah apa semua kan. Tapi yang saya herannya, kita ada menteri KDN yang dia sibuk dekat Kedah tu pasal apa? Sekarang dalam negara sekarang ni banyak parti yang tak terurus lagi ni, kenapa tak diuruskan dengan betul? Ini yang rakyat tak faham ni, kenapa. Dan banyak lagi isu-isu yang diutarakan oleh penceramah dan juga calon-calon dan semua ni tak terjawab. Ini yang rakyat tengah macam posisi Siva cakap ni kan, banyak ahli pengundi atas pagar dia akan penentu ni, dia orang pun tengah duk tunggu 3-4 hari ni macam mana. Jadi saya harap ahli panel dapat bagi penjelasan sikit ke ataupun macam mana. Pada saya kerajaan perpaduan tak akan berubah, tak akan bertukar, tapi mungkin agaknya pemimpin akan bertukar. Tapi kerajaan negeri akan bertukar.
Itu tak tahulah tengok macam mana. Itu saja Sakawi, pandangan saya Sakawi. Okey, okey. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak-banyak. Menarik jugalah. Itu suara hati sebenarnya daripada rakyat. Yalah, rakyat biasalah yang mengharapkan sesuatu yang menarik sebenarnya hasil daripada keputusan pilihan raya di 6 negeri nanti. Jadi tadi sorry Tok, terputus tadi, jadi mungkin Datuk boleh sambung balik. Yalah, bab Kedah, bab Kedah tadi. Kalau kita tengok, takkan Kedah nak dibiarkan tata kelolanya begitu, dengan hasil negeri yang begitu banyak diumumkan sendiri oleh menteri besarnya. Tetapi tidak akan kita boleh terima satu negeri yang mempunyai hasil negeri nadi bumi yang banyak tetapi masih lagi mundur. Jadi bagi pandangan saya, kita perlu betulkan perkara-perkara ini. Janganlah Kedah itu jadi seperti Kelantan, janganlah Terengganu itu jadi seperti Kelantan. Okey, saya nak jawab sikit berkenaan dengan turun ke bawah ini. Terima kasih Abang Bahar yang memberikan pandangan. Saya percaya perkara ini adalah perkara yang diharapkan oleh semua rakyat. Buat masa ini memang benar kita semua diarahkan untuk buat kerja, untuk berkempen. Kita tidak ada pilihan. Pilihan kita hari ini adalah untuk memperjuangkan di 6 negeri ini. Sekiranya pemimpin-pemimpin kerajaan tidak turun ke bawah untuk memberi penjelasan, kalau kita kalah, nanti orang akan salahkan kita. Dan saya percaya dengan ada kestabilan yang kita akan wujudkan di dalam negara kita untuk kali ini, buat sekian kalinya 2/3 kita ada majoriti di parlimen, buat sekian kalinya kita telah mendapatkan satu kepercayaan kepada ahli-ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan perpaduan ini. InsyaAllah kita akan dapat menyelesaikan banyak perkara-perkara asas. Ekonomi sebenarnya kalau ini ikutkan, hari ini ayam pun kita dah stabilkan, telur pun kita dah stabilkan. Dulu duit ringgit, orang kata sampai RM5 sebenarnya. Apabila kita dah ada kestabilan, kita dapat keyakinan pelabur datang ke Malaysia. Hari ini kita dah turunkan harga meningkatkan kita punya nilai RM1 itu, hari ini RM4.5. Bagi pandangan saya, segala perkara-perkara ini penglibatannya adalah orang politik untuk menceritakan berkenaan dengan kita punya ekonomi punya status di dalam negara kita. Itu sebab kita nak kestabilan ini. Itu sebab saya salahkan perkara ini adalah Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin daripada awal sebenarnya, apabila kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, beliaulah ikon sebenarnya yang nak menjadi Perdana Menteri. Beliau sanggup untuk menikam rakan-rakan beliau di dalam DAP, PKR, Bersatu, ditikam untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini beliau adalah pembangkang. Memanglah pembangkang ni kerja dia nak meracuni rakyat, meracuni ahli-ahli parlimen untuk menjadi kerajaan atau menjadi Perdana Menteri. Dan saya percayalah perkara-perkara yang dimomokkan ini semuanya adalah ada udang di sebalik batu untuk melepaskan diri, untuk melepaskan kesalahan mereka yang telah nyata hari ini. Hari ini kita tengok ada 2 orang lagi keluar. SPRM mencari 2 orang ikon ini, tak tahu pergi mana. So ini adalah perkara-perkara yang mereka usahakan untuk mereka jadi kerajaan dan untuk membersihkan diri mereka dengan menggunakan kuasa. Bagi pandangan saya, untuk kita beralih kerajaan ini, bagi pandangan saya tidak logik langsung. 2/3. Nombor 2, GRS, GPS bersama dengan kita. Premier di dalam kenyataan medianya bersungguh-sungguh mengatakan bahawasanya beliau tidak akan terlibat dengan menjatuhkan kerajaan. Katakanlah UMNO BN keluar, sokong sana, masih lagi tidak ada apa-apa kerajaan. Dan Agong kena tahu, Duli Ahmad Mulia Agong mengatakan bahawasanya sekiranya negara ini tidak stabil, mungkin mereka akan melakukan sesuatu perkara yang untuk menstabilkan negara ini. Tidak mustahil sekiranya apa pun terjadi di dalam kerajaan ini, kita boleh lantik kerajaan sementara untuk mentadbir kerajaan ini 5 tahun. There's no politician yang tadbir, biarlah orang-orang awam yang takbir. Tapi itu perkara-perkara yang kita tak nak. Sekawi kita tak nak perkara itu berlaku di dalam negara kita. Kita dah cukup hari ini, cukuplah 5 tahun, 10 tahun kita dah ke belakang jauh dah. Takkan kita nak ke belakang lagi dari segi sudut ekonomi, nak berjuang dengan nak bersaing dengan Thailand. Thailand pun hari ini dah jauh nak melepasi kita. So perkara-perkara ini penting. Itu pasal saya tekankan perkara ini. Saya harapkan rakyat di luar sana, kita percayalah, kali ini kita bagilah orang politik ni rehat sikit. Sebab apa, tahun depan ada PRN Sabah tau. Tahun depan lagi satu PRN ni. So you ada kuasa mengundi. Saya minta rakyat untuk buatlah pilihan yang bijak, untuk kita samakan semua kerajaan negeri ini dengan kerajaan pusat, agar agar kita tidak akan ada pilihan raya negeri tiap-tiap tahun. Tahun depan pilihan raya negeri Sabah, tahun lagi satu pilihan raya negeri Melaka, tahun lagi satu pilihan raya negeri Johor, lepas tu negeri Sarawak. Bila masa kita nak rehat ni? Bila masakah negara kita
akan mempunyai satu situasi yang stabil. Jadi minta tolong faham perkara ini. Apa saja yang dimainkan oleh orang politik, yes, memang betul mereka memainkan emosi untuk mengambil undi daripada anda. Tetapi anda yang buat keputusan ini, anda yang menentukan adakah masa depan negeri, anak-anak bangsa kita, anak-anak negeri kita ini akan dibela sekiranya kita memilih seseorang itu. Jadi saya minta tolong. Ya, saya suka bila ada sebut tentang ahli-ahli politik yang bermain dengan emosi. Itu mungkin perkara biasa sebenarnya kepada ahli-ahli politik. Tapi saya suka daripada apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Datuk Siva, tentang betapa kita dah merasa muak sebenarnya kepada permainan ahli-ahli politik ini sendiri. Dan ianya bukan saja ahli-ahli politik daripada parti-parti pembangkang, tetapi parti-parti dalam pakatan ataupun kerajaan perpaduan itu juga ada yang mungkin terlebih bermain dengan emosi dan sebagainya. Jadi apakah ini sebenarnya yang bagaimana kita nak mengawal situasi ini sebenarnya setiap kali kita menghampiri pilihan raya, tak kira lah pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum? Bagi saya sukar untuk kawal kerana hampir semua parti politik yang tumbuhkan di dalam konteks negara kita adalah pada garis etnik dan agama. Memang sukar untuk kawal. Cumanya sejauh mana kita sebenarnya ada iltizam, mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku dan juga memastikan bahawa perlu ada keazaman politik yang tinggi. Perlu ada nilai kompromi pengorbanan untuk ke arah merakyatkan kepimpinan. Jika nilai itu boleh diangkat, itu kembali pada soal literasi politik. Tapi dalam konteks politik, dia tidak ada seperti itu. Yang penting adalah bagaimana untuk menang, rancang untuk menang. Tak ada siapa yang rancang untuk kalah. Jadi bagaimana untuk menang, dia akan gunakan apa pendekatan sekalipun, semata-mata agar dapat meraih walau satu undi sekalipun daripada setiap pengundi. Dia kumpul-kumpul, dia nak menang. Jadi dalam konteks seperti ini, ia kembali kepada rasa tanggungjawab dalam kalangan pengundi sendiri. Apa sebenarnya pengundi hendak? Apa sebenarnya aspirasi pengundi? Bagaimanakah memenuhi keperluan, kemahuan dan juga mengangkat nilai kesejahteraan dalam kalangan pengundi? Itu yang harus dilihat kepada pilihan raya kali ini. Kerana bila kita mengkaji tentang gelagat pola pengundian, ada 3 perkara yang harus kita kaitkan, 3 serangkai: parti, isu atau calon. Kalau calon itu dah bagus, yang memahami lokaliti, demografi, geografi kawasan itu, dan parti menyokong apa saja isu yang dibawa itu harus ditangkis dengan sebaik mungkin dan berikan calon itu peluang yang baik untuk berkhidmat. Jangan disebabkan merasa marah kepada parti, calon yang bagus ini kita hilang begitu saja. Calon yang ada kewibawaan, sosok yang dirasakan mempunyai ruang yang secukupnya untuk berkhidmat pada masyarakat, tergelincir disebabkan oleh percaturan politik seperti ini, disebabkan oleh sentimen, disebabkan oleh emosi, disebabkan oleh perkara-perkara yang perlu ditangani secara bijak, gagal ditangani. Akhirnya kita melihat kita kehilangan ruang, akses, peluang, rasa inklusiviti. Kesemua itu memberikan satu peluang kepada politik ini bermaharaja lela. Sebab itu saya katakan tadi, seolah-olah politik dah jadi macam candu, opium. Kita ketagih kata soal politik secara berlebihan, sehingga kalau tak ada isu politik ini kita macam kosong. Jadi sebilangan pengundi dah jadi lesu, muak. Sebab dia rasakan bahawa ahli politik tanggungjawabnya adalah mempertahankan hak, membina rasa nilai keseronokan, gembira dan juga nilai kesejahteraan. Itu yang mahu dilihat. Jadi kita harap dalam PRN kali ini calon yang berkelayakan, yang berwibawa, tak kisahlah daripada mana sekalipun, diberikan peluang. Dan dia ada ruang akses yang secukupnya untuk membawa peluang tersebut kepada ruang itu. Dan kalau gagal 5 tahun daripada sekarang, tukarlah. Tapi itu mungkin tidak semudah seperti apa yang Datuk Dr. Siva sebut sebenarnya. Saya nak kembali semula daripada apa yang Datuk sebut lebih awal lah, tentang literasi politik di kalangan pengundi-pengundi itu sendiri. Kalau kita lihat tadi pun Datuk Razlan juga menyentuh tentang pengundi-pengundi 18 tahun ini, pengundi-pengundi muda ini, begitu juga pengundi-pengundi atas pagar ini sebenarnya. Apakah mereka faham sebenarnya tentang apa yang berlaku bila kita bercakap tentang politik, ataupun lebih dikuasai oleh emosi, bukan kerana mereka tidak memahami tentang apa yang disebut sebagai literasi politik itu? Bagi saya tidak akan menyoal kematangan golongan belia ini. Sebab hari ini belia dah matang, dia tahu maklumat itu sampai pada dia, dia boleh menyelami, dia boleh kaji, dia boleh membandingkan dengan apa saja maklumat yang terima. Kadang-kadang dia terikut dengan ibu bapa dia, kadang-kadang dia terikut dengan media, kadang-kadang dia ada terikut pemimpin. Kawan-kawan? Ya, ada rakan sebaya, ada kalanya dia terikut dengan pemimpin tertentu. Tapi yang penting adalah inisiatif diri sendiri.
apa sebenarnya dia nak. Adakah dia nak menggunakan emosi dia untuk memangkah, ataupun dia nak memastikan bahawa apa saja yang dipangkah itu adalah juga mempertahankan rasa tanggungjawab ke atas dirinya. Jadi itu yang sebenarnya perlu diangkat oleh pelbagai pihak. Literasi politik semakin membesar, terutamanya dalam kalangan yang berumur 18 hingga ke 39 tahun ini. Sebab dikatakan kelompok inilah yang akan mainkan peranan yang besar, apatah lagi yang secara automatik sudah didaftar sebagai pengundi. Pengundi atas pagar, dia menunggu sebenarnya sehingga 48 jam, 72 jam terakhir untuk mengetahui apa sebenarnya yang boleh dilakukan di kawasan lokal. Ini bukan politik nasional, ini politik tempatan. Di kawasan itu apa sebenarnya. Dan kalau itu boleh dilakukan, saya percaya calon itu akan diberikan ruang. Tapi adakah nilai untuk berdamping dengan pengundi itu dilakukan secara menyeluruh, atau hanya mendekati kelompok yang dirasakan yang putih tadi tu, dia tak nak dekati kelabu dan hitam, dia buat persepsi sendiri, ini memang tak bagi, jangan kita dekati. Tapi bagi saya, dalam konteks sekarang ini, pengundi atas pagar yang semakin besar ini main peranan yang cukup besar, khususnya dalam kalangan orang muda. Orang muda ini hampir, kalau kita perhatikan, 40% daripada jumlah pengundi, dan mereka ini mampu menjadi penentu. Jadi sejauh manakah calon jentera memahami bahawa kepentingan golongan ini perlu diberikan keutamaan. Kalau gagal dan terus menyoal kematangan mereka, dan mereka mungkin akan melakukan protes, mereka harus diangkat, dilibatkan sekali dalam proses membuat keputusan. Dirasakan mereka itu diberikan ruang secukupnya. Sebenarnya yang dimaukan oleh anak muda adalah dengarlah suara mereka, ruang yang secukupnya. Janganlah daripada top down lagi. Bagi mereka sekarang ni bukan lagi masa tentang sejarah lama, legasi. Dia dah tak percaya pada itu dah. Bagi dia, hari ini, inilah kehidupan aku. Macam mana boleh penuhi tuntutan keperluan, kemahuan dan juga mempertahankan nilai kesejahteraan dia. Kalau kos sara hidup meningkat, kalau peluang pekerjaan tak ada, kalau pengangguran meningkat, apakah sebenarnya cadangan yang diberikan, apakah alternatif pilihan kepada mereka? Itu sebenarnya kalau boleh dilakukan, saya percaya calon itu akan mendapat sokongan. Ya. Okey, tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi. Sebuah di penghujung ini, sereka-rekasnya lah, saya beri ruang kepada Datuk Muhammad Razlan. Saya harapkan kepada pengundi yang akan buat keputusan 12 hari bulan ini, macam Profesor Siva cakap tadi, kita kena faham bahawasanya emosi ini semua adalah sementara. 48 jam tu kalau boleh kita dah buat keputusan, kalau boleh kita dah ambil tahu apakah sebenarnya yang kita nak wujudkan negeri ini, apakah bentuknya, apakah coraknya, apakah pemimpinnya, bagaimana kita nak hidup lagi 5 tahun ini. Anak saya yang hari ini umur 17 tahun nak belajar lepas ni, adakah peluang pekerjaan? Tengok itu semua. Apabila kita tengok itu semua, saya percaya keputusannya adalah kepada kerajaan perpaduan. Menolaklah emosi-emosi ini. Tolonglah berfikir secara matang untuk melihat apa yang di atas kertas dan apakah kita nak capai untuk 5 tahun akan datang. 5 tahun ini adalah satu jangka masa yang panjang. Jadi untuk 6 negeri ini, saya percaya 3 negeri insya-Allah kita akan kekal, and then we can regain another 3 state insya-Allah. Dan saya minta sangat agar pengundi semua di luar sana untuk mengundi dengan bijak, menggunakan ilmu yang telah kita bekalkan selama 60 tahun lebih kita merdeka. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Muhammad Razlan. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Siva Murugan kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan, tapi ialah daripada apa yang disebut itu, ianya mungkin jugalah akan membuka minda pengundi-pengundi di 6 negeri yang akan turun mengundi pada 12 hari bulan nanti. Dan esok jangan lupa pengundian awal akan disempurnakan, dan kita harap semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan kita juga mengharapkan bahawa pada 12 hari bulan nanti juga proses membuang undi itu akan juga berlangsung dalam situasi yang tidak akan menyulitkan mana-mana pihak. Dan kita percaya rakyat Malaysia secara keseluruhannya, mungkin bila kita bercakap tentang literasi, kita bercakap tentang kesedaran politik, mungkin sudah pun ada kedewasaan sebenarnya dalam diri dan juga pemikiran pengundi-pengundi Malaysia. Itu yang kita harapkan. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.